Dia tak tuntut ya, nyawa balas nyawa. Alhamdulillah terlepas kita. Ataupun dia kata, saya akan maafkan orang itu dengan syarat dia bayar apanya? Dia bayar denda. Tebus dengan 10.000. Dalam bab ini orang itu kalau miskin, maka Baitul Mal berkewajiban untuk membebaskan. Karena Baitul Mal diamanahkan untuk mengagihkan wang yang dia kutip kepada 8 golongan. Di antara satu golongan ar-riqab, membebaskan seseorang daripada kematian. Seorang hamba sekarang dia sudah dibawa waris itu. Kalau waris kata mati. Kalau waris kata saya bebaskan dia dengan ganti rugi, maka kalau dia tidak ada uang, Baitul Mal berkewajiban untuk datang membebaskan seorang yang dibawa tahanan seakan-akan. Para jemaah yang kami hormati, begitu juga orang yang berzina, takdirnya hukuman rejam tak berlaku sekarang. Dia nak rejam, siapa nak rejam? Siapa pun tak mau rejam. Paling banyak mungkin istrinya kata, saya memohon cerai. Lepas itu dia pun bertaubat. Faman taba wa amana. Taubat ini bukan sekadar berhenti buat benda yang haram, berhenti daripada dosa besar. Bukan itu saja. Bahkan taubat itu mesti diikuti dengan wa amana. Selepas dia berhenti, dia jangan buat lagi dosa besar, dia kena jaga iman dia balik. Dan iman itu mesti diikuti dengan amalan salihah, wa amilah salihah. Baru Allah janji, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Begitulah sifat Allah. Kalau dia benar-benar bertaubat, membaharui iman, jaga iman, jangan buat syirik lagi, jangan munafik lagi, jangan fasik lagi, jangan zalim lagi. Kemudian diikuti dengan amal-amal soleh, bukan amal bid'ah dan khurafat lagi. Allah janji, dosa kamu yang 10 tan saya ganti menjadi kebaikan. Ini balasan Allah kepada orang yang sempat bertaubat dan membaharui imannya dan jaga amalannya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Belas Kasih. Apa hukum bunuh-membunuh dalam Islam? Itu semua kita tahu. Nabi Muhammad telah ingatkan kita bahawa sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Hadis Bukhari Muslim. Maki hamun seseorang Islam kepada seorang Islam yang lain itu perbuatan fasik. Orang Islam tak sempat maki hamun orang Islam yang lain. Perbuatan itu haram, termasuk dosa besar. Dia salah, betulkan dia. Dia tak betul, ajar dia. Dia lemah, bantunya. Dia miskin, tolongnya. Dia jahil, ajarnya. Tak boleh buat apa, doakan dia. Jangan maki, jangan hamunnya. Kerana ini bukan ajaran daripada Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan memerangi sesama Muslim adalah kufur. Siapa yang serang seorang Muslim, dia dibunuh,
perbuatan kamu menyebabkan kamu kufur. Hadis Nabi lagi, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jangan kamu kembali kafir. Tengok apa Nabi sebut. Jangan kamu kembali kafir sesudah aku meninggal. Sesudah Nabi wafat, jangan kamu umat saya kembali menjadi kafir. Bagaimana boleh jadi kafir? Yaitu sebahagian kamu membunuh sebahagian yang lain. Membunuh sesama muslim. Siapa yang membunuh, dia boleh menyebabkan dirinya kafir. Karena orang Islam halal sama Islam, haram kita mencederahkannya. Bila kita halalkan, maka perbuatan itu menyebabkan kita sudah tidak muslim. Sehingga Nabi pernah bersabda pula, Izal muslimani hamala ahaduhuma ala aqihi silah fahuma ala hirafi jahannam fa idza qatala ahaduhuma sahibahu dakhalaha jami'an. Qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadzal qatil fama balal maqtul? Qala innahu arada qatla sahibi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Apabila ada dua orang Islam, salah satunya membawa senjata untuk membunuh saudaranya, kedua-kedua ini akan masuk ke dalam neraka. Kedua-dua masuk neraka. Maka apabila salah satu membunuh kawannya, kedua-dua pun masuk neraka. Kemudian Rasulullah ditanya oleh sahabat yang hadir waktu Rasulullah bersabda itu, yang membunuh itu mungkinlah dia masuk neraka ya Rasulullah, kerana dia qatil, dia pembunuh. Apa kena mengena dengan yang maktul, yang kena bunuh? Faham ya? Yang bunuh memang jahat, yang terbunuh apa pula salahnya? Boleh dia masuk neraka? Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana yang terbunuh pun ada maksud nak membunuh saudaranya. Kalau dia tidak ada maksud, contohnya kalau saudara semua pergi Yaman saja, budaya orang Yaman yang dinamakan Yamani, kalau you are a Yamani, jangan keluar dari rumah tanpa pakai pisau. Dia ada pisau Yaman dia. Daripada ulama sampai kepada pemimpin, walaupun dia ada bodyguard, dia sendiri kena pakai satu, kerana menjadi kebudayaannya. Mungkin dulu kita pun ada kris, tapi kalau itu sudah jadi kebudayaan, tak jadi hal. Ya, itu sebagai satu pakaian lah. Ya. Tetapi kalau you keluar memang bawa senjata, kawan, kerana you tahu kawan itu seorang Islam bergaduh dengan kamu, kamu pun sama-sama bawa senjata. Apa guna kamu bawa senjata? Kamu nak bertemu dengan orang Islam, apa guna kamu bawa senjata? Kerana kamu pun ada niat. Kalau memang kamu tidak ada niat, dia ada niat, kamu selamat. Oleh kerana dua-dua pun ada niat. Dua-dua pun nak drogan juga. Hanya kebetulan kawan tu lagi cepat, jadi yang lambat mati dulu. Kerana dua-dua bawa senjata, maka dua-dua masuk neraka. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatkan umatnya supaya umat ini berhati-hati
la yushir ahadukum ila aqihi bis-silah fa innahu la yadri la'alla syaitana yanza'u fi yadihi fayaqa'a fi hafratin minan nar. Akhrajahu Bukhari. Janganlah seseorang di antara kamu berisyarat kepada saudaranya dengan senjata. Pisau kah, pedang kah, ataupun pistol kah, main-main. Jangan. Karena apa? Kata Nabi Muhammad SAW, takut barangkali syaitan akan mengganggu kamu terlepas daripada you main-main, terlepas you pencit, dia keluar peluru, you boleh tahan balik tak? Ada benda boleh main-main, ada benda tak boleh main. Kerana orang Islam, sama orang Islam, kita tidak boleh menakutkan dia sampai ke peringkat itu. Bagaimana kalau kita bagi pedang plastik punya? Walaupun plastik, Nabi tak membenarkan kita sesama ini main-main dengan pedang. Tetapi bagaimana kalau you berlatih main pedang? Itu tak apa. Nabi nak umatnya berlatih, naik kuda, berlatih memanah. Dalam latihan dibenarkan. Nak cerita kepada kita muslimin dan muslimat ada, ya, tentang hak sesama muslim, dan juga nak menceritakan kepada kita tentang bagaimana dosa besarnya kalau kita tidak menghormati hak sesama Islam, dan sekiranya kita ambil tindakan untuk membunuh di antara satu dengan lain. Apa yang berlaku di Timur Tengah telah diingatkan oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Itu di antara yang saya ingin ingatkan, dosa-dosa besar yang sudah jadi suatu amalan. Bunuh-membunuh, zina, dan juga apa? Syirik. Sudah jadi amalan biasa. Saya belum lihat dalam hidup saya ada hukuman oleh pihak majlis ataupun mahkamah syariat terhadap orang Islam yang mensyirikkan Allah. Ada dengar tak? Ada dengar tak? Orang buat syirik didenda pun tak ada. Ada tak? Ya, IAP oleh kerana dia sudah lebih daripada syirik. Ini dosa yang kedua. Tadi yang satu. Ini dosa yang kedua. Bab yang saya nak bawa pada jemaah malam ini ialah dosa bila kita hidup, kita lupa kepada jemaah. Orang Islam